Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan salam perpaduan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Video kali ini saya akan kongsikan bagaimana untuk buat soalan pada Google Classroom. Dan pada akhir video pula saya akan kongsikan cara upload soalan yang telah pun siap di Google pada laptop ataupun PC ke Google Classroom, ataupun soalan yang anda telah pun upload pada Google Drive dan anda ingin kongsikan ke Google Classroom. Sebelum itu, mohon pada anda untuk tekan butang subscribe dan lonceng agar tidak terlepas video bermanfaat pada masa akan datang. Baiklah, jom kita mulakan. Penerangan pertama, saya akan tunjukkan bagaimana buat soalan pada Google Classroom. Pertama sekali, pergi ke Google Search. Seterusnya, pergi ke butang Google Apps. Selepas itu, tekan butang Google Drive. Setelah paparan tertingkap Google Drive muncul, pastikan anda login email menggunakan email Google Classroom yang pihak KPM bekalkan. Hal ini bagi memudahkan synchronize semua kerja-kerja pada Google Classroom dan Google Drive anda. Seterusnya, pergi ke ikon ini. Tekan email Google Classroom anda. Paparan tertingkap Google Drive bagi email Classroom anda akan muncul. Manakala tertingkap Google Drive ini adalah Google Drive bagi email yang lain. Pergi ke Google Drive ini semula. Pergi ke butang Google Apps. Cari butang Google Classroom dan tekan. Paparan tertingkap Google Classroom akan muncul. Anda boleh lihat senarai Classroom yang anda telah pun buat. Bagi mereka yang baru menggunakan aplikasi Google Classroom, mesti anda tertanya-tanya, bagaimana buat Classroom ini? Ini adalah Classroom yang saya buat khas bagi tutorial berkenaan dengan Google Classroom. Tekan Classroom yang anda inginkan untuk buat soalan pentaksiran. Kemudian pergi ke Classwork. Pergi pada bahagian butang Create. Ada beberapa paparan ruangan yang akan muncul. Anda hanya perlu pilih pada bahagian Assignment, Quiz Assignment, dan Question sahaja. Pilih mana-mana bahagian ini. Kemudian klik. Seterusnya pada ruangan title, ruangan ini adalah tajuk soalan anda. Contohnya, seterusnya pada bahagian instruction optional, ini adalah ruangan arahan soalan. Optional bermakna anda boleh memilih untuk isi atau tidak pada ruangan ini. Contoh arahan soalan saya ialah
Anda perlu isi mana-mana bagian yang lepas tu Anda bagi kata-kata semangat sedikit. Kata-kata motivasi. Setelah itu Anda lihat terdapat dua butang pada bagian ini, yaitu butang Add dan butang Create. Izinkan saya untuk terangkan fungsi butang tersebut. Butang Add berfungsi sebagai laluan untuk Anda kongsikan, linkkan, uploadkan, muat naikkan soalan-soalan yang dah pun Anda siap buat. Pada akhir video ini, saya akan terangkan lebih lanjut berkenaan dengan perkara tersebut. Seterusnya, pada butang Create pula, apa yang saya akan terangkan secara mendalam pada saat ini, di mana fungsi butang ini adalah untuk Anda buat soalan pentaksiran pada Google Classroom. Pada bagian butang Create ini akan keluar senarai format Google Document yang Anda boleh gunakan untuk buat soalan. Kebiasaannya orang akan pilih Doc dan Forms. Docs adalah Microsoft Word dalam format Google ataupun Digital Maya. Forms adalah Google Forms. Untuk penerangan lebih lanjut berkenaan dengan Google Forms, Anda boleh lihat pada video yang lepas. Pada video tersebut, saya kongsikan berkenaan dengan cara buat soalan guna Google Forms dan cara buat kehadiran. Mudah, cepat, dan senang. Disebabkan saya telah buat video berkenaan dengan Google Forms, maka saya tidak akan terangkan perkara tersebut pada video ini. Mohon tonton video saya yang lepas. Baiklah, pergi ke Docs. Seterusnya, klik pada Untitled Document. Bahagian ini adalah tajuk dokumen Anda. Dalam berarti kata lain, tajuk soalan Anda. Sebagai contoh, setelah itu Anda klik pada bagian ini dan Anda boleh type soalan pentaksiran Anda secara manual. Saya akan tunjukkan sedikit saja secara ringkas. Arahan soalan. Contoh soalan 1. Jawapan. Setelah Anda selesai type soalan Anda dan Anda telah yakin bahwa soalan Anda telah siap, Anda ingin kongsikan kepada pelajar Anda tidak perlu pun untuk tekan Save As. Seperti yang Anda sedia maklum, dalam Microsoft Word Anda perlu save segala tugasan Anda, tetapi dalam format Google Document Anda tidak perlu save as. Hal ini adalah kerana Google Document telah pun auto save segala tugasan Anda. Maka setelah Anda siap type, Anda hanya perlu ke ruangan classwork semula. Setelah itu Anda lihat pada bahagian Untitled Document ini, perkataan ini masih tidak berubah. Padahal pada bahagian tugasan bab 1 Anda telah ubah nama Untitled Form. Maka pada bahagian classwork ini Anda perlu right click dan tekan reload.
Setelah itu Anda boleh lihat tugasan bab 1 telah pun berubah. Anda perlu klik pada bahagian ini semula dan tekan pada bahagian edit assignment. Anda boleh lihat tugasan bab 1 telah pun berubah. Setelah itu, pada bahagian student can view file pula, ruangan ini berfungsi untuk setting kepada pelajar terhadap akses tugasan bab 1. Klik pada bahagian ini, terdapat 3 pilihan setting yang Anda perlu pilih. Saya akan terangkan pada setiap setting ruangan ini. Jika Anda pilih student can view file, ini bermakna pelajar Anda hanya dapat akses dan melihat soalan sahaja. Mereka tidak boleh untuk edit dan melakukan apa-apa perubahan pada dokumen tugasan bab 1. Jika Anda pilih student can edit file, ini bermakna pelajar Anda boleh edit tugasan bab 1, dan apabila pelajar Anda telah edit, sebagai contoh mereka mengisi jawapan mereka, kemudian mereka close dan hantar kepada Anda, file Google Docs tugasan bab 1 yang asal ini pun akan berubah mengikut apa yang mereka telah edit pada tugasan bab 1. Sebagai contoh, jika pelajar E telah edit tugasan bab 1, kemudian close tugasan bab 1, maka apa yang pelajar E buat pada tugasan bab 1 ini, jawapan mereka, apa yang mereka isi akan nampak juga pada tugasan bab 1 salinan asal. Maka pelajar B, C dan seterusnya akan nampak. Jika Anda pilih make a copy for each student, ini bermakna setiap pelajar mempunyai salinan tugasan bab 1 pada Google Classroom mereka masing-masing. Mereka boleh edit, boleh mengisi jawapan pada ruangan ini. Kemudian setelah selesai, mereka boleh hantar kepada Anda melalui Google Classroom. Keburukan bila memilih pada bahagian ini, mereka boleh screenshot jawapan mereka ataupun gambar, kemudian mereka boleh kongsikan kepada rakan-rakan mereka yang lain. Terpulang kepada Anda ingin memilih bahagian yang mana? Cadangan saya, Anda pilih pada student can view file. Ini bermakna pelajar Anda hanya boleh melihat soalan ini, kemudian mereka boleh jawab pada kertas jawapan yang lain. Setelah itu, mereka boleh memilih untuk gambar jawapan mereka, kemudian masukkan dalam Google Classroom dan hantar kepada Anda. Terpulang kepada Anda boleh pilih mana-mana bahagian yang Anda rasa sesuai. Setelah itu, pada ruangan ini pula, ini adalah ruangan di mana jika Anda telah selesai mengubal soalan tugasan bab 1, Anda nak kongsikan soalan ini kepada kelas yang mana. So, Anda tekan pada bahagian ini dan pilih kelas yang Anda inginkan. Setelah itu, Anda juga boleh memilih untuk kongsikan soalan ini kepada pelajar secara spesifik ataupun kepada semua pelajar. Tekan pada bahagian all student ini dan akan keluar senarai nama pelajar ataupun akan keluar pilihan all students. Setelah itu, pada bahagian point pula, points ini Anda pilih ungraded. Pada video akan datang, saya akan terangkan secara khusus berkenaan dengan point dan graded. Jadi, mohon untuk tekan butang subscribe dan lonceng agar Anda tidak terlepas perkongsian ilmu berkenaan dengan ungraded. Setelah itu, pada ruangan DIU pula,
Ini adalah ruangan di mana Anda ingin tetapkan tarikh bila tugasan bab 1 ini perlu dihantar kepada Anda. Tekan pada ruangan ini, maka akan keluar tarikh. Tekan pada bagian ini, Anda boleh pilih tarikh yang Anda suka. Sebagai contoh, 8 Disember. Dan Anda juga boleh pilih untuk tetapkan masa tamat menghantar tugasan ini. Setelah itu, pada bagian topik pula, ini adalah bab mana tugasan ini perlu Anda letakkan. Jika bab 1 Anda pilih bahagian bab 1. Jika Anda telah selesai setting pada bahagian ini, Anda tekan pada ruangan assign. Tekan assign. Dan tugasan bab 1 Anda telah pun siap. Bahagian ini adalah bilangan pelajar Anda yang telah pun menghantar tugasan bab 1 yang telah siap kepada Anda. Manakala bahagian ini adalah jumlah pelajar yang mendapat tugasan bab 1 ini. Ini adalah paparan due date menghantar tugasan bab 1 beserta dengan masa. Anda boleh lihat hal turn in dan assign ini secara spesifik jika Anda klik pada bahagian view assignment. Ruangan ini adalah ruangan di mana semua pelajar Anda akan dipaparkan. Yang ini pula ruangan di mana secara spesifik akan dipaparkan senarai pelajar yang telah menghantar tugasan dan senarai pelajar yang belum lagi menghantar tugasan. Itu sahaja pada ruangan ini. Tekan pada bahagian ini untuk pergi ke ruangan ini semula. Jika Anda ingin melihat senarai tugasan yang Anda berikan kepada pelajar Anda juga boleh tekan pada bahagian bab 1. Anda boleh lihat pada bahagian ini. Ataupun Anda boleh tekan pada bahagian stream. Di sini juga akan dipaparkan senarai tugasan yang Anda telah berikan kepada pelajar Anda. Pada ruangan ini, Anda juga boleh lihat segala senarai tugasan yang Anda telah berikan sebelum ini ataupun semasa pada ruangan ini. Anda boleh tekan view all. Setelah itu kembali semula. Itu sahaja cara bagaimana membuat tugasan pentaksiran secara manual pada Google Classroom. Seterusnya, saya akan tunjukkan bagaimana pula untuk kongsikan senarai soalan yang Anda telah pun siap gubal pada laptop ataupun PC ataupun pada Google Drive, yang mana soalan-soalan tersebut Anda ingin kongsikan pada Google Classroom. Ada beberapa langkah yang Anda boleh lakukan untuk kongsikan soalan yang telah Anda gubal pada laptop, PC ataupun Google Drive. Langkah pertama, pada bahagian stream, Anda klik pada bahagian announce something to your class, tekan. Pada ruangan ini Anda boleh type tugasan yang Anda ingin berikan. Sebagai contoh, tugasan bab 2. Setelah itu, pada butang add ini Anda tekan dan Anda pergi pada bahagian Google Drive. Pada bahagian ini Anda tekan pada upload. Ruangan ini Anda tekan bahagian browse. Anda boleh pilih file mana yang Anda ingin upload. Contoh bahagian desktop, contoh soalan telah siap, dan Anda tekan. Setelah itu, soalan tersebut akan diupload pada Google Classroom Anda.
Bahagian ini pula adalah bahagian jika Anda memilih untuk post soalan Anda. Anda perlu pergi pada bahagian ini dahulu. Anak panah ke bawah ini tekan. Anda boleh post secara langsung ataupun Anda boleh pilih untuk schedule bila tugasan ini akan dipost oleh Google Classroom. Anda boleh pilih tarikh yang Anda inginkan dan masa yang Anda inginkan dan tekan bagian schedule. Langkah pertama. Langkah kedua adalah saya tekan cancel dahulu. Anda pergi pada bahagian classwork, pergi pada bahagian create, pilih assignment, quiz assignment ataupun question. Mana-mana boleh, pilih question sebagai contoh. Type arahan soalan Anda ataupun tajuk soalan. Contoh arahan soalan bahagian ini. Seterusnya tekan bahagian add. Anda boleh pilih Google Drive ataupun file. Mana-mana pun boleh. Jika Anda pilih file, ini bahagian ruangan yang Anda ingin upload file dari desktop ataupun PC Anda. Manakala ruangan My Drive ini adalah jika Anda ingin kongsikan soalan itu melalui Google Drive Anda. Contohnya Anda tekan saja ini dan tekan insert. Dan soalan Anda telah pun di-upload. Lakukan step yang sama, setting pada bahagian ini dan tekan bagian as. Contoh saya tekan. Tugasan bab 3 telah pun ada pada ruangan ini. Itu sahaja perkongsian video saya pada kali ini. Mudah kan? Jika Anda mempunyai sebarang pertanyaan, mohon tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Ataupun jika Anda mempunyai sebarang cadangan untuk saya perbaiki video pada masa akan datang, boleh tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Saya sangat-sangat harapkan cadangan Anda dan terima kasih banyak-banyak. Ops, mohon like dan share video ini kepada rakan-rakan Anda agar mereka mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kerana menonton video saya. Mohon subscribe dan tekan butang lonceng. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.